Itu dia, kalau tak ada duit tu sentiasa bye lah doktor. Okey, dalam Bijak Wang waktu ini bersama dengan Dr. Niki Syuhada seperti mana yang dibawarkan tadi, perbincangan kita akan menjurus kepada persiapan keuangan menjelang Ramadan. Ramadan yang bakal muncul pada esok harinya doktor, dan apa yang boleh kita kongsikan pada waktu ini, memanglah duit tu satu aset yang sungguh penting, dan untuk persiapan bulan Ramadan dan juga persiapan kita sebenarnya dari segi keuangan, dari segi untuk raya nanti, mungkin pecahannya itu akan doktor kongsikan bersama dengan kita waktu ini. Persiapan bulan Ramadan, ramai mungkin yang tersasar doktor untuk berbelanja di bulan Ramadan ni. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam ceria. Ya. Salam bijak sana bijak sini. Sesungguhnya kita mestilah bijak menggunakan kewangan kita untuk masa sekarang demi masa depan kita. Ya. Ya, saya juga nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua pendengar-pendengar, kepada semua kaum keluarga saya, rakan-rakan saya dan pendengar-pendengar disayangi lah. Kerana esok dah mula kita berpuasa kan. Jadi memanglah bulan puasa ini memerlukan lebih sikit kewangannya daripada bulan-bulan biasa, betul. Dan diikuti pula, kita dah memang tahu selepas Ramadan akan hadirnya Syawal. Jadi perkara ini kita dah tahu lama, tiap-tiap tahun pun sama. Jadi antara yang kita katakan dalam perancangan kewangan ialah mengetahui setiap event-event yang bakal terjadi dalam hidup kita supaya kita dapat bersedia awal. Ya, orang kata bukan surprise, ya. Ini adalah perkara biasa yang akan dilalui. Jadi jangan kita jadi bila datang aja bulannya baru kita nak menyiapkan duitnya. Sepatutnya kita dah menyiapkannya lebih lama dulu dah. Awal lagi kita dah siapkan. Jadi pada kedatangannya Syawal ini, jika kita telah bersiap atau tidak, kita kena ada satu awareness bahawa bulan ini adalah bulan untuk beribadah, ya. Bukannya sangat bulan untuk membeli belah, ya. Dan jangan risau tentang membeli belah tu. Kita hanya fokus pada ibadah itu, dan ibadah yang terbaik pada bulan ini adalah kita berpuasa, membanyakkan solat, dan juga satu lagi yang ekstra sangat kalau kita buat bulan ini, iaitu bersedekah. Ya, jadi kita tak perlulah berfikir bagaimana nanti bila kita nak raya, nak pakai baju raya dan sebagainya. Itu kita jauhkan dahulu. Kita fikirkan dulu dari segi approach kita kepada ibadah itu dulu. Dengan itu akan melegakan hati kita, buat kita kurang risau, dan juga kita ingat bulan ini adalah bulan untuk kurangkan pembaziran. Dan kita tahu juga ya, kalau dilaporkan sebelum ini 15,000 tan makanan, sisa makanan dibazirkan setiap hari. Dan ini perlu kita elak juga sempena dengan bulan Ramadan yang dikatakan sebagai syurga makanan, kerana adanya bazar Ramadan, adanya lagi buffet Ramadan dan sebagainya. Jadi permulaannya doktor, untuk kita lihat ya perbelanjaan pada awal, selalu orang pada awal ni semangat ni nak beli belanja, nak beli makanan sebagainya. Bagaimana untuk dibawa dalam bulan Ramadan ni dari segi perbelanjaan makanan? Saya tengok kan, kalau macam perbelanjaan makanan ni kan, kalau kita itu saya kata, kalau kita lihat daripada segi ibadahnya, kita jangan lihat dari segi memakannya tu sangat. Contoh kan, sebelum lagi daripada Ramadan, saya telah mendapat undangan daripada salah seorang daripada jiran saya lah. Jiran saya berkata kepada saya, Dr. Niki, tak payah buka kat rumah. Tahun ni sepanjang Ramadan ni berbuka kat rumah dia. Kerana dia menyediakan tempat solat, dan semua tarawih pun solat kat rumah dia. Alhamdulillah kan. Sebenarnya kalau kita tak ada juga orang yang invite kita atau pelawar kita macam tu, sebenarnya kita mempunyai masjid, surau yang memang pun sebenar-benarnya orang telah menyediakan makanan. Kerana apa? Orang nak kita meriahkan suasana Ramadan itu dengan berkumpul. Jadi berjemaah. Jadi sebenarnya pada saya lah, bajet untuk makan ni sebenarnya sangat boleh kita kurangkan jika kita berniat untuk berjemaah dan meraihkan orang lain di keliling. Mungkin dalam seminggu, mungkin 1 kali 2 kali kita bersama keluarga kita menyediakan makanan sendiri. Yang lain-lain tu apa kata kita gunakan ajakan-ajakan dan pelawaan orang untuk menghadiri majlis-majlis begini. Dan juga kita ada Tune Hotel beberapa minggu sudah datang, dan mereka juga dah mengajak untuk
berbuka puasa bersama mereka kan. Jadi sebenarnya banyak sebenarnya rezeki kita di luar sana. Jika kata kita nak menjimatkan perbelanjaan kita, sebenarnya banyak tempat kita boleh gunakan untuk kita merayakan dan meraihkan kedatangan bulan yang hebat ini. Okey, bersama dengan kita juga kita ada Puan Mazniha Muhammad Alinoh. Ini yang mana Made with Love. Kita selalu ada penggemar cupcake dan sebagainya. Ini memang dari segi kreativitinya memang Puan Mazni keluarkan sendiri ke ataupun bagaimana untuk persediaan bulan Ramadan ni? Lagi pelbagai kan lagi untuk pembelian. Alhamdulillah, thank you so much. Saya ingin sangat merasa bertuah berada di sini dengan Dr. Niki dan Syuhada. Alhamdulillah. Untuk hari raya dalam masa yang terdekat ni, kita mesti kena berjimat cermat. Kita kena fikir dan plan dengan betul. Untuk masa yang ini, saya pun cuma akan mengambil apa yang berpatutan dan yang penting untuk persiapan saya dan keluarga. Yang pentingnya ialah baju raya memang kita kena ada. Memang kita diwajibkan untuk berpakaian dengan pakaian yang cantik. Hari pertama Hari kedua dan ketiga kami akan mengulangi baju-baju yang cantik-cantik yang tahun-tahun lepas yang sudah sedia ada. Alhamdulillah, anak-anak pun faham. Ini kita kena daripada mula dan awal kita kena masukkan dalam diri mereka bahawa betul, kita kena ikut apa yang wajib, tapi lepas tu kita boleh ulangi dengan pakaian-pakaian lain yang cantik. Alhamdulillah. Tak semestinya yang cantik yang baru tu kita kena keluarkan duit, doktor Yang lama-lama tu pun cantik juga. Betul. Memang betul Dan ada ini daripada suami saya lah dia menghantar email artikel ini kepada saya dan saya ingin bacakan kepada semua pendengar. Persediaan kewangan Ramadan di antara amalan yang begitu mulia dalam bulan Ramadan ini ialah bersedekah. Jadi apabila kita kata bijak wang kan, bijak wang itu bukanlah katanya untuk jadi kedekut ianya hanyalah satu idea di mana kita mengagihkan wang kita dengan betul Jadi dalam setiap kali saya berbicara, saya selalu nyatakan 50% ke kanan, 50% ke tangan kiri. Bermaksud 50% tu kita simpan ke depan untuk hidup kita ke depan. Dan hidup kita ke depan juga bermaksud hidup kita ke akhirat kan. Panjang tau duit kita tu boleh jalan jauh. Dan 50% lagi tu tangan kiri, makna gunalah untuk nak belanja-belanja dan nak pakai dan sebagainya. Jadi untuk tangan kanan tadi tu kita boleh bersedekah. Rasulullah SAW merupakan seorang yang paling dermawan dan baginda lebih dermawan di dalam bulan Ramadan ini. Jadi daripada kita membazir macam kata 15 tan makanan terbuang kerana tak dimakan. Kalau kita makan tak apa tapi masalah dia kita banyak membazir di waktu bulan puasa ni. Jadi dengan itu saya nak ingatkan lagi, alhamdulillah ini adalah kali ketiga saya berbicara di dalam bulan puasa untuk bijak wang. Alhamdulillah ni tahun yang ketiga dah. Jadi itu yang saya selalu nyatakan, kalau kita tengok bulan Ramadan ni, mereka yang angkut sampah, buang sampah belah pagi, saya ada masa saya duduk berbicara lah dengan mereka. Dia orang cakap, puan memang banyak, kita orang tak larat sekali lah buang kuih. Kuih-kuih manis, kuih-kuih tu semua buang belah pagi. Jadi saya nak ingatkan sekali lagi, duit kita, komoditi kita mestilah diplan. Jadi kita nak makan apa pun kita plan. Contoh dia kan, macam saya dan anak kecil, jadi semalam saya dah buat menu, resepi dia apa dia orang nak makan, supaya kita tahu apa nak beli dan kita tahu nakkan menjaga dia orang punya selera. Sebab budak-budak ni berpuasa kan, kita kenalah motivate mereka tu kan. Jangan orang kata tak seronok berpuasa. Jadi kita dah tulis tau, okey nak makan apa, hari apa nak beli pizza, hari apa nak ni. Macam Puan Mazni ni dia ada kafe. Dia buat ni cute-cute ni, kek-kek ni tu cupcake cantik tu. Cupcake ni cantik-cantik, comel-comel ni. Jadi hari apa nak beli cupcake hari apa, banyak mana. Jadi kita dah planning supaya bila berbuka, kita bukan berbuka dengan nafsu. Itu yang kita tak nak. Jadi seeloknya semua pendengar-pendengar yang saya sayangi, yang saya sayangkan juga duit-duit pendengar-pendengar saya, baik duit tu kita boleh guna untuk benda lain. Jadi
please tulis tiap-tiap hari nak pergi ke bazar Ramadan tu, tulis betul-betul. Kalau hari ni tema dia popiah-popiah je, lepas tu kira seorang boleh makan berapa biji. Jangan beli terlebih makanan itu. Kawan kita di laman Facebook katanya, doktor, saya kalau pergi bazar Ramadan bawa RM5 sahaja, doktor. Bagus. Itu Maknanya jangan lebih bawa duit daripada lain. tu. Ya. Semua duit simpan, bawa RM5, pilih yang terbaik untuk hari tu saja. Bagus sangat pendengar saya ni. Okey, kita ada Encik Osman di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Cik Saya Osman. punya nama gelaran glamour Double O. Double O. Oh, double Osman O. Omar. Oh, ya. Glamour. Saya bawa pergi pasar malam 10 sen ya. Oh. Nak beli apa tu Dia agak begini, kalau kita tengok, kenapa dia besar-besar pasar Ramadan, buffet sebagainya. Sedangkan kalau kita dah berpuasa daripada bulan Rejab, warm up warm up bulan Rejab, Nabi Syaban. Pada saya tengok kawan-kawan saya tak ada pun pergi pasar Rejab, pasar Syaban. Kenapa ada pasar Ramadan? Okey, puasa Ramadan ke, puasa sunat ke, puasa Rejab sama je. Ya. Buka dia pun pergi maghrib ya, sahur dia pun sebelum subuh ya. Puasa dia pun sama. Cuma bulan Ramadan ni ada kelebihan dia. Iaitu Tapi di 30 Rejab hari sama panjang Syaban pun dia. ada kelebihan. Ya. Jadi saya rasa orang yang buat RM5 pun bagus. Tapi saya rasa kita tak payah menceritakan dalam segi pasar Ramadan. Ya. betul. Jadi tak payah cerita pasar Ramadan. Kalau bila cerita pasar Ramadan, ada pasar umrah, ada pasar haji, ada ya. Jadi ekonomi dia sebenarnya baik. Kalau saya tengok kebanyakan ni bulan Ramadan ni bulan pembaziran. Banyak buang. Di masjid-masjid bila dah tak laku kuih orang meniaga tu dah lambat kat masjid. Kawan dah kenyang. Okey. Baik. Cik Osman, terima kasih. Itu saya rasa itu sajalah ya. Okey, Betul. baik. Terima Bulan kasih. Ramadan ni bulan ekonomi. Ya. Kita sasarkan supaya jangan kita fikirkan semua kita nak beli baru. Ya? Betul. Itulah. Kita fikirlah apa yang kurang kita beli. Baik. Ya. Yang ada kita pakai. Betul. Kita buka puasa tu ala kadar sajalah. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan terus kita ada Encik Abdul Mujid di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Puan Doktor. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ceria, salam bijaksana bijak sini. Begitulah kita sama-sama semuanya. Ya. Doktor, saya nak bercerita pasal lapar. Dalam bulan puasa, memanglah kita lapar. Ya. Tetapi lapar mata lebih teruk lagi daripada lapar perut. Betul tu Encik Mujid. Ya, Doktor. Ya, nafsu sebenarnya memang- menjaga mata adalah lebih berat daripada menjaga mulut ya. Ya, betul Doktor. Kalau kita ke bazar Ramadan, pasar Juadah, kita melihat lapar mata, semua kuih hendak dibeli. Sudah beli kuih, beli pula nasi lemak, mi kari, nasi ayam, burger. Semua sekali nak beli. Ya, lapar mata ni teruk Doktor. Betul. Sampai berjangkit kepada nampak pakaian. Nak beli juga. Nampak VCD MP3 yang memamerkan lagu-lagu raya. Kompilasi yang baru-baru pun beli juga. Walaupun tak ada kaitan dengan buka puasa ya. Jadi lapar mata ni Doktor lebih teruk daripada lapar perut. Ya, ya. Betul. Okey. Cara mengatasinya ialah iman kita, kontrol disiplin yang Itulah kita dia. disiplin diri kita. Okey, baik. Itu Terima kasih. sajalah Doktor. Ya, Okey. terima kasih Encik Mujid. Di situlah Terima kita kasih. kata approach bulan puasa ni, jangan kita approach dari nafsu kita. Dia sebenarnya menguji jugalah kalau kita pergi ke bazar tu sama ada kita nak beli ikut perut kita ataupun ikut minda kita, That's pemikiran right. kita. Yeah. Okey, baik. Pak Mas ni mungkin nak tambah sedikit. Betul. Alhamdulillah. Tapi pada yang macam sama, it's not because Ramadan sahaja. Kita sentiasa kena mengingati benda-benda macam ni sepanjang tahun. Untuk secara contohnya, selalu kalau orang datang ke kafe, kawan-kawan tanya nak order cupcake. Saya kata untuk apa? Kenduri, birthday party, kerayan. Saya always suggest, saya kata okey, dah ada makanan yang lain kan? Ada. So cupcake ni, orderlah cupcake yang kecil-kecil.
supaya tak membazir. Pada masa yang sama, satu kali suap, 2 kali suap begitu saja. Pada masa yang sama makanan lain dah banyak. So cupcake ni untuk komplimen. Sebab bila membazir tu, kita sendiri pun rasa macam tak baiklah. Kita kena berjimat. Bukan sahaja sebagai untuk menjual, tapi kita sentiasa kena mengingati di antara satu sama lain. Saya ingat apa yang doktor kongsikan juga pada bulan puasa tahun lepas. Doktor katanya kalau kita bazirkan makanan, bayarkan tu duit kita. Kita buang makanan, bayarkan tu duit kita. Sayang. Sebab pada saya, segala penat lelah and then segala apa yang kita buat tu sebab benda-benda yang kita buat tu dengan sepenuh hati, dengan kita punya rasa kasih sayang, bila terbuang dan tak dimakan, memang sayang. Dengan itu saya nak membaca lagi yang daripada artikel email yang dihantarkan oleh suami saya ni. Dia kata kat sini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, di saat beliau bertemu Jibril. Baginda bertemu Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi angin yang berhembus. Jadi apabila kita approach mendekati Ramadan ini dengan banyak benda yang kita nak buat untuk orang lain, mengingati orang lain yang kurang daripada kita, sekurang-kurangnya kita dapat meningkatkan lagi kebijaksanaan kita mengawal kewangan kita. Jadi it's not about kita berbuka, it's not about apa jenis makanannya, melainkan kita ada anak-anak kecil tu, kita nakkan keseronokannya berpuasa itu untuk mereka. Dan apabila kita memberi juga, contohnya bila menghantar makanan dan sebagainya juga, kita juga kena planning. Bukan setakat menghantar je kan Puan Mazni kan. Betul. Jadi kita juga kena calculate lah berapa orang di sana, berapa biji kuih itu yang seseorang boleh makan. Jangan melebih-lebih dan membazir-bazir. Okey, baik. Bercakap tentang bulan puasa, tak lupa juga tentang pelaburan, doktor ya. Kita ada rakan kita sebelah ni, diam je dari tadi ni. Okey, apa yang dikongsikan? Yang tadi kan untuk nak introduce lah Hidayah ini kan. Nama dia Hidayah. Rancangan macam kita ni, Ramadan ni kita tahu setiap tahun datang. Ramadan datang. Jadi kita tahu Ramadan datang, dan selepas itu kita tahu raya akan datang. Jadi konsep kewangan kita adalah menyimpan. Kalau hari ni, kalau kita dah start menyimpan daripada bulan 1, contoh dia, simpan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dan apabila kita simpan, kita nakkan pokok dia tu sentiasa hidup. Kita nak makan hanya buah-buah dia, iaitu profit ataupun keuntungan dia. Jadi kita ada pelbagai yang saya telah nyatakan sebelum ini. Kita boleh buat simpanan melalui amanah saham, di mana kalau kita buat monthly lah, bulanan kan, bermula daripada RM200 dan buka akaun RM500, insya-Allah 30 tahun pada kadar 15%, kita dah mempunyai 1.4 juta. Dan jika kita buka lagi satu khas untuk kegunaan-kegunaan jangka pendek, macam ni lah nak raya dan sebagainya, kita buka satu akaun lagi untuk jangka pendek, di mana kita letak duit dia sebagai pokok. Suatu hari nanti dia akan grow, dia akan besar. Kita hanya pakai dia punya dividen sahaja. Dividen itulah kita gunakan untuk hari raya, apabila kita memerlukan lebih wang untuk digunakan. Dan hari ini kita ada satu lagi cara yang Hidayah, dia adalah seorang yang begitu aktif dalam bidang ini, iaitu ASB Loan. Okey, dah boleh kongsikan bersama dengan kita. Okey, kepada para pendengar radio bernama, saya Hidayah Malik. Jadi sesiapa yang ingin mendapatkan ASB Loan atau pengetahuan lebih tentang ASB Loan, bolehlah menghubungi saya di talian 017-30-48-772. Ataupun sesiapa yang ada FB boleh add saya di Hidayah Malik. Macam mana eja dia? HIDAYAH? Ya, MALLIK. Hidayah Malik. Dan ASB Loan ni bagus kan apa? Contoh dia lah.
kita ada seorang pelabur ASB loan ini, saya jumpa baru je 2 hari lepas. Ya, betul. Beliau bagi tahu dia ambil ASB loan RM50,000 pada usia dia 18 tahun. Waktu tu dia baru kerja. Dia baru start kerja, dia dah ambil ASB loan ni. Jadi dia bayar agak murah kerana you boleh ambil 30 tahun punya pembayaran loan. Loan bukan semua loan tak bagus. Loan kalau boleh bawa duit pada kita panggil loan baik. Loan kalau tak boleh bawa duit pada kita panggil loan tak baik. Itu bad debt loan atau bad loan. Jadi jika ambil ni adalah satu cara untuk mendapat aset yang banyak dengan secara cepat. Jadi kalau dia ambil contoh RM50,000, dia up to 200,000 boleh ambil RM200,000 Jadi ambil lah loan itu dalam kadar 30 tahun. Nanti ujung-ujung tahun tu kita akan dapat dividen dan juga profit kembali daripada ASB. Dari situ kita boleh membayar balik loan ataupun untuk kegunaan kita pada tahun tersebut. Jadi yang kawan saya yang saya berjumpa ini, dia kata dia ambil daripada umur 18. Itulah duit yang membawa dia go through university, go through dia melahirkan anak. Inilah dia pokok dia RM50,000 yang dia berhutang pada mulanya. Dan sekarang dah habis bayar, dia kata. Usia dia baru 35. Alhamdulillah. Dan doktor, kalau boleh saya boleh tambah sikit. Silakan. Program ni bagus untuk orang yang ingin menyimpan tetapi tak ada disiplin diri untuk menyimpan. Sebab loan ni dia menyimpan dan dia tidak boleh keluar kecuali dia boleh ambil dividen sahaja pada ujung tahun. Bagus untuk orang-orang yang ingin menyimpan. So Hidayah boleh repeat Hidayah punya number telefon, mungkin ramai yang Facebook. inginkan. Okey, sekali lagi saya mengulang nombor telefon saya ialah 017-3048-772. Ataupun anda semua boleh meng-add saya di Facebook HIDAYAH jarak MALIK Hidayah Malik. Dan bagi semua yang beragama Islam, ASB itu adalah jatuhnya mubah ataupun harus dan dianya bukannya haram jika boleh checking balik, boleh masuk ke website yang telah disediakan oleh fatwa. Okey, baik. Banyak ni kita belajar tentang penjimatan, kita belajar tentang pelaburan juga. Dari mungkin doktor nak simpulkan juga tentang persediaan atau persiapan perbelanjaan menjelang Ramadan. Jadi apa saja pun pada saya yang penting sekali adalah tolong tulis. Sediakan dulu apa yang kita nak guna, banyak mana wang yang nak digunakan, dan serakkan wang itu, tuliskannya di atas kertas. Itulah yang paling baik kerana kita tak mudah terleka jika dah dituliskan di atas kertas. Dan hari-hari tengok kertas tersebut untuk kita mendapat guideline supaya kita tak terkeluar apabila kita keluar sana untuk membeli belah. Terima kasih kepada Encik Mujib dan Encik Osman yang telefon. Dan Encik Mujib kata iaitu jangan kita buat orang kata dosa mata lah orang kata leka dengan mata kita, lapar mata kerana dari mata turun ke hati, terus gerak tangan untuk mengeluarkan duit dan sebagainya. Jadi dengan itu saya mengucapkan selamat berpuasa kepada semua pendengar-pendengar kita. Bijaksana, bijak sini dengan kewangan anda. Okey, terima kasih doktor, terima kasih Puan Mazlin. Mungkin ada nak tambah sedikit ke untuk ucapan berpuasa pada rakan kita, pendengar kita? Selamat berpuasa kepada semua pendengar-pendengar bernama radio yang saya hormati. Saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada ibu bapa saya, saudara mara, dan saya juga ingin menyatakan saya sangat bertuah kerana diperkenalkan dengan Dr. Niki ketika saya menghadiri Conference Aspiring Women Leaders yang dianjurkan oleh NK Knowledge di bawah naungan The Chairman Datuk Atika Hadum. Daripada hari ini saya akan menyatakan Dr. Niki gonna be my best friend. Because terima kasih. Sebab apa yang Dr. Niki cakap tu memang betul. Bila saya start membaca bibliografi Dr. Niki, dan sekarang saya sedang membina kekayaan dengan pengurusan kewangan peribadi yang berkesan. Tapi saya akan nyatakanlah, pertama kita sendiri mesti ada kemahuan. Kita sendiri mesti kena ada hasrat untuk berubah. Dan kita sendiri kena identify kita punya kelemahan. Saya, kalau boleh saya nyatakan, kelemahan saya ni, saya dah tanda pada buku ni sebab saya akan tengok tiap hari dan saya tak mau mengulanginya lagi. Memiliki kelemahan serius dalam pengurusan keuangan peribadi, khususnya
suka berbelanja dan mudah dipengaruhi. Tambah-tambah bulan puasa. Itulah dia penyakit kita mudah suka dipengaruhi dan mudah terpengaruh Puan Maz ni dah buat tanda dah dalam buku ni page 146. Siap bangkah. Tak nak buat Hidayah lagi. mungkin ada seperti yang dikongsikan kata-kata akhir. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada keluarga dan semua pendengar Radio Bernama. Di sini saya juga ingin menegaskan apabila kita hendak menyimpan, kita boleh menyimpan di usia yang muda lebih baik. Okey, Baik. Kerana Hidayah baru berumur 21 tahun. Okey, doktor. Dan juga saya nak beritahu kepada semua pendengar-pendengar radio yang disayangi, saya ada satu seminar minggu ini pada hari Sabtu, kekayaan luar biasa di Palma Hotel pada 13 Julai Sabtu ini 9 pagi hingga 1 tengah hari. Ianya hanya RM50 ya. Okay. Dan ini saya akan kongsikan bagaimana anda boleh mendapat kekayaan luar biasa dengan menggunakan mindset atau minda kita, dan saya juga ajarkan bagaimana untuk menyimpan dengan sempurna, insya-Allah. Okay, baik. Sila hubungi Syahirah pada 010-931-2044. 010-931-2044. Okey, terima kasih doktor, terima kasih Puan Mazni. Terima kasih Hidayah, selamat Terima berpuasa. kasih. Selamat berpuasa. Okey, baik. Selepas ini untuk berita 24, jumpa lagi minggu depan dalam Bijak Wang.